saya ingin menyentuh sikit tentang sistem pendidikan di negara kita. Kita sedia maklum bahawa sistem kota diwujudkan di negara ini. Jadi saya merupakan mangsa sistem ini di mana saya telah memperoleh keputusan SPM yang boleh dikatakan lebih cemerlang sedikit daripada golongan majoriti, tetapi saya tidak diterima masuk ke program matrikulasi. Itu merupakan dalam peringkat pra-universiti. Apabila kita melihat di peringkat ijazah sarjana muda pula, saya ada satu kawan saya yang berasal dari keluarga B40 juga. Beliau juga merupakan salah seorang berbangsa Cina. Beliau mendapat keputusan 4 flat dalam peperiksaan SCPM. Beliau telah memohon di Universiti Malaya dan beliau telah memohon di Nanyang Technological University di Singapura. Tetapi malangnya Universiti Malaya telah menolak tawaran beliau dan Nanyang Technological University of Singapore telah menerima permohonan beliau. Jadi saya ingin tanya, kenapa segregasi dalam sistem pendidikan di negara ini masih dikatakan masih wujud? Bukankah kita semua merupakan anak bangsa diri Malaysia? Jadi saya sanjungi Datuk Seri kerana sentiasa menegakkan keadilan. Kerana ini juga merupakan salah satu punca berlakunya brain drain dalam negara ini. Baik. Jadi bilakah kita akan dapat melihat sistem pendidikan yang akan hanya berasaskan meritokrasi? Baik. Terima kasih Datuk Seri. Silakan Datuk Seri. Ini soalan yang sangat kritikal, penting yang kita harus bahaskan dengan tenang. Tapi saya sebagai generasi lalu, saya rasa terkesan dan senang dengan reaksi saudara. Kalau zaman saya dulu, kalau ada seorang tanya begitu, itu anak-anak mahasiswa Melayu itu akan bantah keras. Ya, tegang akan jadi majelis. Tapi di UUM ini dengan rekan-rekan yang lain, saya ucap tahniah, memang hebat toleransinya. Ini hasil pendidikan yang lebih toleran. Baik, soalannya tentang kota. Saya sebut tadi beberapa prinsip dalam perlembagaan negara. Tentang menjamin peluang supaya anak-anak Melayu dan Bumi Putera itu diberikan tempat yang mampu bersaing. Ya. Ini kita kekalkan. Ya, saya sebut. Sebabnya apa? Kalau kadang-kadang kalau tidak ada begini, kita akan lihat kesenjangan yang berlaku seperti kita saksikan Universiti Malaya tahun 70-an, 60-an. Engineering faculty, anak Melayu zero. Kalau masuk, koyak. Medical faculty 12%. Jadi ada usaha oleh Allahyarhamku Aziz dan kementerian pada masa itu dan kami mendukung. Ada asasi, ada program khas untuk bantu anak-anak Melayu supaya boleh bersaing. Jadi program begitu harus kita kekalkan. Supaya jangan jadi besok keadaan di mana tempang. Jadi dalam fakulti perubatan dan teknik, maka jumlah anak-anak Melayu itu akan sangat kurang. Keadaan tentunya berubah. Keputusan akademik anak-anak Melayu yang cemerlang pun ada. Baik di sini atau di luar negara. Maka mungkin tidak sekuat itu program kita. Tapi apakah kelemahannya? Itu yang anda sebut tadi. Yaitu janganlah bila dalam melakukan itu kita matikan meritokrasi. Kalau anak Cina atau anak orang Siam atau mana-mana lah ya, India yang punya kelayakan yang sangat cemerlang, maka kita mesti cari kaedah untuk memberikan mereka kesempatan supaya jangan nampak tersisih bila dia. You must reward meritocracy. So there must be a fair balance. Kita kena berjaga, kerana di Amerika pun ada lagi affirmative action dia panggil. Tetapi affirmative action itu dia tidak berdasarkan kaum lah. Sebab itu bagi saya nak perlukan sikit, kita bantu Melayu Bumi Putera. Tapi kalau bagi kalangan anak-anak, terutama masyarakat India itu ada jurang. Ini saya kena sebut. So anda kena faham ni ya. Majoriti paling miskin siapa? Melayu.
Tapi majoriti di kalangan yang miskin, yang termiskin dari kategori miskin itu India. Tanggungjawab kita adalah untuk mengangkat ini. Jadi bila kita buat ini, jangan pakai ini, saya ini liberal, saya ini tak tolong Melayu. Ini faham yang dimainkan di luar sana. Terutama dekat PRN ini. Ini Anwar ni sekarang. Tak betul. Kalau tengok semua program ini, dia memberi manfaat kepada anak Melayu. Malah program kota ini, saya setuju kekalkan. Tetapi kita kena cari jalur lain untuk memberi ruang kepada anak-anak bukan Melayu, bukan Bumiputera, yang pintar, yang keputusannya baik, supaya jangan nampak tersisih. Maknanya peluang itu bertambah. Jadi paham itu ya? Boleh terima ke begitu? Sebab kalau kita ambil keputusan sekarang, ketepikan sama sekali dasar yang kota Bumiputera, itu akan jadi peperangan luar besar. Ya. Dalam politik itu akan digunakan, ini sejak Anwar jadi Perdana Menteri, dia telah menghilangkan kota Melayu. Maka selerak-tarak kita jadi. Jadi saya cadangkan, ya, dan saya dah sampaikan kepada Fadlina, Menteri Pendidikan, supaya kekalkan kota tetapi buka ruang kepada yang bukan Melayu, yang punya keputusan yang baik, supaya jangan kita patahkan semangat dia. Anak muda pintar, kita bantu dia supaya dia dapat bersama dalam fakulti pilihan dia. Boleh begitu ya?